Peneroka Felda Negeri Sembilan sambut baik pelbagai inisiatif terbaru yang disedia Kerajaan Persekutuan kepada mereka. Perinciannya bersama Syafiq Azrul Zafri. Ya, inisiatif yang diumum Perdana Menteri sempena sambutan Hari Peneroka Felda 2023 baru-baru ini meliputi aspek kesihatan, prasarana, pendigitalan dan perumahan. Para peneroka Felda Raja Alias Jempol menyifatkan bantuan yang disedia sebagai bukti kerajaan pusat mengutamakan kebajikan mereka. Penstrukturan semula pinjaman dan sumbangan khas kesihatan rahmah antara pengumuman yang ditunggu-tunggu. Turut disambut baik usaha menyegerakan pembinaan perumahan generasi baharu Felda yang terbengkalai. Dan hari ini apabila Perdana Menteri yang ke-10 bersetuju memberi bantuan kepada Felda, ayat mudahnya sebanyak 1 bilion setahun, ianya akan meringankan Felda dan aliran tunai Felda akan kembali kokoh. Dan apabila ianya kembali kokoh, bermakna Felda akan dapat kembali melaksanakan agenda-agenda lama. Contohnya kelestarian, contohnya keselesaan rakyat, contohnya hari ini di komuniti di kampung akan dapat keselesaan lah. Saya difahamkan seperti di Palong dan juga Felda-Felda yang lain ada melakukan rumah untuk generasi kedua. Jadi ada yang terbengkalai dan saya berharaplah pihak Felda dapatlah melakukan operasi kembali sepenuhnya untuk 283 unit ini diselenggarakan semula. Boleh menaikkan bebanan peneroka di kawasan sinilah sebab pendapatan kami ni dia tidak tetap. Dia ada semasa dia dengan penghasilan mengikut keadaan semasa dia ada turun naiknya. Begitu juga pendapatan kami selaku peneroka pun ada turun naiknya. Jadi bila kerajaan macam itu kami mengucapkan ribuan terima kasihlah pada kerajaan sekarang. Selain itu, projek pemasangan lebih 37,000 lampu jalan akan dilaksana di kawasan Felda seluruh negara. Juga subsidi diesel bagi menampung operasi penjanaan tenaga dan rawatan air. 30 pusat ekonomi digital akan turut diwujudkan. Sementara itu, pembinaan 12 pusat hemodialisis di semua kawasan Felda pula bakal memudahkan pesakit berkenaan mendapatkan rawatan. Sebelum ni kena keluar kan, bagi yang mendapat pendapatan kira kurang tu tak ada tu, kira yang apa sikit kena keluar, kena gunakan van untuk mengambil ataupun pergi sendiri kan. Kalau ada di tempat kita ni mudah bagi pesakit-pesakit tu kan, untuk cuci darah apa semua kan, kira memang mudahlah untuk peneroka kita. Saya mohon di Felda wilayah Raja Alias ni pusat itu dibuat di tempat saya, iaitu Felda Stingray Kompleks. Memandangkan di sini banyak juga peneroka-peneroka yang terlibat dengan penyakit tersebut. InsyaAllah kalau yang apa yang dikatakan PM tu menjadi kenyataan, insyaAllah. Jadi saya harap warga peneroka bersyukur. Memperkasa wanita Negeri Sembilan menerusi program latihan dan bimbingan. Agenda itu akan terus jadi keutamaan Powerhouse Wanita Gemilang PSJM Exco Negeri Sembilan. Nicole Tan Lee Kun berkata, usaha sedang dilaksana bagi meningkatkan penyertaan kelompok itu dalam lebih banyak sektor. Penyertaan tu bagus, tapi malangnya kebanyakan peratusan itu adalah dalam program sektor sosioekonomi, iaitu jahitan, anyaman, masakan. So saya nak supaya lebih banyak program dalam sektor hak asasi kesihatan alam sekitar dan pendidikan dibuat. Kita boleh tak salah kita teruskan dengan program sosioekonomi. Cuma kita harus masukkan satu program ceramah berkenaan hak asasi sektor lain supaya dia jalan bersama-sama serentak dengan program sosioekonomi. PHJM turut menjangkakan Institut iGEM dapat ditubuhkan selepas PRU DUN ke-15. Ia bakal menjadi platform melahirkan wanita berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang. Sejak 2019 hingga Mei lalu, hampir 30,000 individu sudah menyertai PHJM.
PRU DUN ke-15 melakar sejarah tersendiri apabila menyaksikan Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional. Penganalisis politik menyifatkan situasi itu sebagai satu usaha tolerasi yang harus dipuji. Kedua-dua pihak sepakat mengutamakan kebajikan rakyat dengan mengetepikan ideologi politik. Dalam konteks ini, toleransi yang ditunjukkan oleh kedua-dua parti ini memberi gambaran bahawa masyarakat Malaysia telah boleh menerima perbezaan politik yang berdasarkan mungkin dalam konteks falsafah, yang berdasarkan perbezaan dalam konteks etnik itu sendiri. Jadi ini satu perkembangan yang sangat menarik dalam konteks demokrasi di Malaysia. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Syafiq.